Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung dengan satu example kali ni. So example untuk kelas yang kita panggil sebagai disc clutch. Okay. So ni adalah example dia. A disc clutch with a single friction surface has an outer diameter D and inner diameter D as shown in figure below. Okay, so dia bagi figure kat sini. And determine the actuating force, okay, required, okay, of the spring and the torque can be transmitted on the basis of A, uniform wear assumption, B is the uniform pressure assumption, given D equals to 500 mm and small d inside diameter is 200 mm. Design decision, model friction material and a steel disc are used, having a friction coefficient 0.35 and the maximum pressure is 1.5 megapascal. Okay, so itu kita punya soalan kita, okay, untuk case ni. Alright, so kalau kita tengok gambar raja adalah gambar raja seperti gambar raja yang kita dah tengok sebelum ni. So kita ada dua plates, okay, pada input shaft dan juga output shaft. Dan bila kita bagi actuating force untuk case ni, dia akan bercantum antara kedua-dua input dan juga output disc, dan dia akan menghasilkan torque lah, So apa yang kita nak cari adalah di bahagian output shaft ni dia ada spring, so dia akan diactuatedkan dengan this FA yang dia mau cari tadi. Okay, A. Dan dia nak tahu juga berapa torque capacity yang dihasilkan, so torque, okay, so berapa torque tu berdasarkan setting ni. Okay, dan kalau kita boleh keluarkan sedikit info daripada soalan, okay, pertama dia beri outside diameter 500 mm, so this outside diameter 500 mm, dan this inside diameter yang ni, yang kecil ni, so dia ni, so this di kecil, so di kecil dia bagi dalam 200 mm. Okay, tu untuk sizing dia. Dan diberi some sedikit property untuk disc dan juga lining tu. Okay, so pertama adalah friction coefficient, F adalah 0.35 dan juga maksimum yang boleh occurs untuk design ni adalah 1.5 megapascal. Okay, alright. So saya rasa dengan semua info ni, dengan adanya D kecil, D besar dan juga F dan juga Pmax ni, basically tak ada isu untuk menggunakan equation yang kita dah belajar ke dalam kedua-dua teori hari itu. Okay, untuk uniform wear dan juga uniform pressure in term of actuating force dan juga torque. Okay, so let's say kalau kita keluarkan untuk kedua-dua equation ni, okay, torque dan juga actuating force. Okay, so kalau kita keluarkan equation yang related, okay, let's say yang ni adalah untuk menjawab soalan A adalah uniform wear. Okay, so uniform wear, so kita keluarkan equation yang related. Okay, so actuating force dia, okay, adalah FA, okay, adalah separuh pi, okay, Pmax, okay, dan D, okay, D minus D. Okay, so ini adalah equation actuating force untuk uniform wear. So let's say kita jawab dululah, kita jawab persatu, lepas tu kita akan tengok equation jawapan dia. Okay, dan selepas tu kita akan try untuk compare jawapan uniform wear dan juga uniform pressure lah. So let's say kita jawab dulu. So dalam equation actuating force saya memerlukan nilai Pmax. Okay, so Pmax dah ada tadi 1.5 megapascal, D kecil adalah 200 mm, D besar adalah 500 mm. Okay, so since semua dah ada, so kita dah boleh substitutekan nilai FA ni, nilai semua nilai-nilai tu untuk mendapatkan nilai FA. Okay, so let's say kita maintain unit FA tu di dalam Newton, so Pmax ada 1.5 mega, so saya kali dengan 10.6 pascal. Okay, dan saya ada D kecil tadi adalah 200 mm, saya convert pada unit meter. Okay, dan saya ada yang D besar outside diameter adalah 510-3 meter, dan saya ada D kecil tadi adalah 200 kali 10
negatif 3 meter. Okay, so kita ada so semua dah ada. So basically tak ada isu untuk cari berapa actuating force untuk case yang pertama ni, uniform wear. Okay, so kita kira 500 eksponen negatif 3 tolak 200 eksponen negatif 3. Okay, dapat 0.3 kat situ. So 0.5 kali dengan pi kali dengan 1.5 eksponen 6 kali dengan 200 eksponen negatif 3 kali dengan yang tadi tu, saya dapat saya dapat 141 point saya ambil 2 titik puluhan so 37 kilo Newton. Okay, so force yang dihasilkan untuk yang kita perlukan untuk memberi torque yang sesuai untuk membentikan device ni adalah setinggi 141.37 kN. So maksudnya kalau kita bagi bawah tu, maksudnya torque tu tak cukup untuk membentikan disk ataupun untuk transfer untuk transmit torque antara kedua-dua clutch ni lah. Okay, so tu dia punya actuating force yang diperlukan. So tinggi actuating force tu, so kita memerlukan maksudnya dengan kaki kita saja maksudnya kita tekan pedal tu tak akan boleh berhentikan benda ni. Kita mesti ada some hydraulic system menggunakan hydraulic system untuk transfer daripada load kecil menjadi load besar. So benda ni kita dah belajar dalam fluid mechanics principle of apalah apa tak nama law tu saya dah lupa dah. Okay, so ni dia untuk case yang pertama, uniform wear. Okay, dia punya actuating force. Okay, so kita nak juga tengok berapa torque yang dihasilkan disebabkan oleh FA ni. So T adalah kita pakai saja rumus tu, rumus yang kita dah develop tu 1/8 pi pi FP max D kuasa 2 minus D kuasa 2. Ni adalah equation torque untuk assumption tu. So since semua dah ada, so kita boleh substitutekan semua ni value-value tu. So 1/8 yang kita ada pi, kita ada friction coefficient tadi, berapa friction coefficient, 0.35. Okay, so 0.35. Kita ada Pmax tadi adalah 1.5 mega tadi, so saya convert pada unit Pascal, 10.6 Pascal. Okay, dan saya ada D kecil tadi adalah 200 kali 10 negatif 3 meter, dan saya ada ni D besar adalah 500 kali 10 negatif 3 meter. Saya kuasa 2 kan, dan saya tolak dengan muat ke situ, mogot 200 kali 10 negatif 3 meter. Okay, dan saya kuasa 2 jangan lupa di sini. Okay, so tu dia equation torque dia. So kita boleh kira dah nilai tu. So kita kira sikit. So 500 eksponen negatif 3 kuasa 2 tolak 200 eksponen negatif 3 kuasa 2. Okay, so dapat yang tu 1/8 kali dengan pi kali dengan 0.35 kali dengan 1.5 eksponen 6 kali dengan 200 eksponen negatif 3 kali dengan yang tadi. So saya dapat torque yang terhasil adalah 8659. Okay, so saya guna nilai 8659 okay, Newton meter. Okay, so torque yang terhasil pun begitu tinggi untuk case ni very high torque alright. Let's say kita nak buat sedikit bonus sedikit. Okay, so kita nak gunakan sebab torque hari tu sebenarnya ada dua equation satu torque tu dalam expression Pmax tapi ada satu lagi equation tu dalam expression FA. Okay, so kita boleh gunakan expression tu untuk cari. Sepatutnya bila kita masukkan nilai FA yang kita dapat ni ke dalam equation torque yang torque equation expression yang nombor yang lain tu, kita boleh dapat nilai yang sama. So kita nak gunakan, let's say kita nak try guna expression itu. So T adalah ni adalah equation tu yang bentuk yang lagi satu yang ada function of FA ni kali dengan F D plus D
Okey. So sepatutnya jawapan saya sepatutnya sama dengan 8 dan 59 kalau saya try plug in semua nombor tu Let's say kita try masukkan nombor T adalah 1/4. Okey, so FA yang kita baru dapat tadi kat atas ni 141.37 141.37 kali 10 kuasa 3 Newton saya tukar pada unit yang konsisten. So FA, so friction coefficient saya adalah 0.35 tadi. Okey, dan kita ada D plus D, so saya ada 500 kali 10⁻³ meter plus dengan D kecil saya adalah 200 kali 10⁻³ meter So sepatutnya jawapan dia patutnya sama dengan 8659, lebih kurang sebab kita kan ada perpuluhan sikit kadang-kadang kita buat, so sepatutnya dapat nilai yang sama Okay, so biasa kita kira, so 500/3 tambah 200/3. Okay, saya dapat tu 1/4 kali dengan 141.37 eksponen 3 kali dengan 0.35 kali dengan yang tadi. So saya akan dapat 8659 So sama lah Okay, so ini tengoklah stok mana yang equation mana yang diperlukan untuk soalan ni. Kita boleh guna yang biasa tu tapi saya purposely guna nak menunjukkan bahawa top yang kedua tu sebenarnya akan dapat jawapan yang sama jugalah alright. Okay, so tu dia untuk kes yang pertama, uniform wear. So kita nak tengok yang kes yang kedua adalah menggunakan uniform pressure. Okay, setup yang sama, D yang sama, D besar yang sama, P max yang sama, friction coefficient yang sama cuma teori yang sedikit berbeza. Okay, so ni yang kedua uniform pressure. Okay, so untuk case uniform pressure adalah sama di atas permukaan yang bersentuhan lah So kita start dengan FA dulu. Okay, so FA adalah rumus dia adalah 1/4 pi P max D kuasa 2 minus D kuasa 2. Okay, so ni adalah equation untuk FA. Okay, so since semua dah ada, semua property tu ada, so kita dah boleh substitutekan nilai tu. So quarter kali dengan pi kali dengan P max tadi 1.5 kali 10 kuasa 6 Pascal. Okay, so kali dengan D square. So D square saya ada 500 tadi kali 10⁻³ meter kuasa 2 tolak dengan 200 kali 10⁻³ meter square. Okay, so untuk kurungan, dan kita boleh dapat nilai activating force untuk kes ni. Kira sikit, 500/3 kuasa 2 tolak 200/3 kuasa 2. Okay, 1/4 kali dengan pi kali dengan 1.5 eksponen 6. Okay, right, so kali dengan yang tadi tu. Okay, so saya dapat 247.4 247.4 0 kilo Newton. Okay, so very high kalau kita tengok activating force dia lagi besar daripada yang sebelum ni. Okay, yang sebelum tu kecil sikit. Yang sebelum ni berapa tadi? Sebelum ni 141 saja, yang ni adalah 247 Okay, 100 kN lebih besar daripada yang sebelum tadi uniform wear punya assumption tadi. Okay, so itu adalah kita punya activating force, dan of course kita nak kira juga torque. Okay, so torque tadi dia adalah 1/12 okay, 1/12 kali dengan pi friction coefficient T max kali dengan D kuasa 3. Okay, yang ni dia adalah D kuasa 3 tolak dengan D kuasa 3 juga. Okay, so ni adalah kita punya torque untuk case uniform pressure. Okay, so since semua dah ada, kita substitutekan nilai tu 1/12. Okay, so pi
Okay, so pi kali dengan friction coefficient kita adalah 0.35. Okay, kali dengan kita punya Pmax tadi adalah 1.5 kali 10 kuasa 6 Pascal. Okay, dan kita ada kuasa 3 ni, so kita ada 500 kali 10 negatif 3 meter, yang kita kuasa 3 kan, tolak dengan 200 tadi kali dengan 10 negatif 3 meter, kita kuasa 3 kan, so kita akan dapat nilai torque untuk case uniform pressure. So 500 eksponen negatif 3 kita kuasa 3 kan, tolak dengan 200 eksponen negatif 3 kita kuasa 3 kan. Okay, 1/12 kali dengan pi kali dengan 0.35 kali dengan 1.5 eksponen 6 kali dengan yang tadi. So saya dapat dia adalah okay, saya nak tunjukkan dia nilai dia sama 16 okay, 081 okay, Newton meter. Okay, so torque yang terhasil untuk case uniform pressure lebih besar 16081 Newton meter. Kalau kita tengok yang sebelum ni dia adalah 8659, hampir 2 kali ganda torque yang dihasilkan untuk case uniform pressure. Ni size dia sama semua property sama, D kecil sama, D besar sama. Okey, dan juga dia punya property of friction coefficient pun sama. Okey, dan juga dia punya Pmax pun sama so dia menghasilkan different value berapa kali ganda besar tu okey, uniform pressure. Okey, let's say kita guna juga sebab torque untuk case yang uniform pressure ni pun kita ada bentuk yang lain. Okey, bentuk dalam function of actuating force. So let's say kita gunakan untuk case yang tu juga. Okey, so dia adalah 1/3. Okey, okey, rumus dia untuk case ni adalah 1/3. Okey, FA, okey, F. Okey, dan kita ada D kuasa 3 tolak D kuasa 3. Okey, so di dalam kurungan ni okay, bagi dengan D kuasa 2. Okey, tolak D kuasa 2. Okey, so sepatutnya kalau kita masukkan equation yang ni juga, dia akan dapat jawapan 16081 Newton meter. Sepatutnya macam tu lah sebab dia adalah benda yang sama je cuma dia function of actuating force. So kita kira, so T adalah 1/3 dan FA yang kita dapat tadi berapa? 247.4. Okey, 247.40 ni saya tukar pada unit Newton. Okey, Newton. Okey, friction coefficient yang kita dapat tadi adalah 0.35. Okey, so sekarang kita nak kira D kuasa 3 ni. So D kuasa 3, okey, 500 kali 10 negatif 3 meter. Okey, kuasa 3. Okey, tolak dengan 200 kali 10 negatif 3 meter kuasa 3. Okey, bagi dengan 500 kali 10 negatif 3 meter kuasa 2 tolak 200 kali 10 negatif 3 meter kuasa 2. Okey, tutup kurungan. Alright, so sepatutnya dapat macam 16 lah. Cuba let's say kita kira. Okey, kira jap. Okey, 500 eksponen negatif 3 kuasa 2 tolak dengan 200 eksponen negatif 3 kuasa 2. Okey, so buat kurungan 500 eksponen negatif 3 kuasa 3 tolak 200 eksponen negatif 3 kuasa 3. Okey, bagi dengan yang tadi. Okey, saya dapat something kat situ. 1/3 kali dengan 247.4 eksponen 3 kali dengan 0.35 kali dengan yang tadi. Okey, okey, saya dapat tu saya dapat 16081 so saya dapat nombor yang sama lah okey, Newton meter. Okey, so sebab tu so depend lah equation torque tu nak guna kat mana so usually equation torque yang kita baru kira sebentar tadi tu kita gunakan bila info Pmax tu tak ada. Okey, contohnya kalau info Pmax ada tapi diberi actuating force, so kita boleh gunakan equation yang bawah ni lah sebab okey, so itu teknik-teknik dia lah
So sebab apa kita introduce juga torque as a function of actuating force. Bahkan ada satu soalan tu dia tak beri Pmax, dia cuma beri actuating force. Okay, so kita masih boleh jawab lagi lah menggunakan this expression. Okay, alright, so kalau kita buat comparison antara uniform pressure dan juga uniform wear, okay, so FA dia adalah 141.37 kN untuk uniform wear, tapi untuk kes yang ni adalah 247.4. so uniform wear lebih rendah berbanding uniform pressure. So inter of torque juga pun sama. Okay, kalau untuk case uniform pressure adalah 16,081 Nm, tapi untuk case uniform wear adalah 8659. So lebih kurang 2 kali ganda torque yang terhasil untuk case uniform pressure. Okay, so sebab tu kita selalu cakap that uniform wear ni adalah konservatif punya design. Okay, so kalau kamu tak tahu design tu macam mana, so paling elok adalah kamu design dia sebagai uniform pressure lah, sebab dia adalah kita panggil kita akan design dia sebagai uniform wear, bukan uniform pressure. So kalau kamu tak tahu design tu adalah apa, okay, sama ada dia adalah rigid clutch ke ataupun dia adalah flexible clutch, so kita akan start dulu dengan konservatif punya design dulu, iaitu menggunakan uniform wear. Kita anggap that clutch kita tu adalah very rigid. Okay, lepas tu baru kalau kita dah tahu benda tu jadi macam tu, baru kita consider dia sebagai uniform pressure, ataupun kita boleh anggap that clutch tu adalah adalah flexible. Okay, alright, so itu saja untuk case example. So kita dah habis topik disc clutch. Okay, kita akan sambung lagi dengan the last topic untuk kita punya syllabus. Okay, syllabus disc, syllabus apalah, clutch dan brakes. Okay, kita nak tengok con clutch. Okay, so habis je con clutch, kita dah habis syllabus MEC 331 lah. Okay, kita jumpa lagi dengan next class dengan con clutch. Okay, jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.